selamat malam. Dan tahniah saya ucapkan sebab anda adalah orang yang beruntung. Kenapa saya kata beruntung? Sebab orang lain mungkin malam ni sedang sibuk bersama keluarga kan. Kita ada pilihan, kita nak berehat bersama keluarga, nak jalan-jalan kan, malam nak rehat, nak tidur, tengok TV, nak tengok movie. Tetapi tuan-puan buat pilihan yang bijak untuk malam ni menambah atau top up ilmu, nak tajamkan lagi. Okey. Okey, jadi malam ni sebelum saya teruskan, saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Afif Fakrudin. Okey, sebagaimana yang tertera di dalam skrin anda. Okey, saya merupakan seorang konsultan. Konsultan, jadi saya malam ni akan kongsikan kepada anda bagaimanakah GCA ni berfungsi ataupun bagaimanakah kira-kira sebenarnya di dalam GCA ni. Sebab ramai lagi kan, kalau kita tengok dekat dalam, saya perhatikanlah di dalam di rata-rata dalam kalangan kita ni masih lagi tak maximize macam mana menggunakan GCA ni. Masih lagi ada yang bila gaji masih lagi tak ada, tak take action untuk selamatkan gaji tu. Jadi malam ni kita belajar kenapa kita perlu sangat buat GCA ni. Kalau kita tak kenal, maka kita tak cinta. Kalau kita tak belajar, kita tak akan tahu apa benefit yang quantum metal ni offer. Okey, jadi sebelum saya mulakan dekat sini, boleh tak saya nak tahu boleh tak komen sikit siapa yang belum lagi gunakan GCA ataupun masih baru lagi, baru first time join kelas ni, boleh tak join, boleh tak komen sikit yang first time join kelas saya ni. Saya tak marah saya nak tanya je, saya nak tahu mungkin ada yang baru. Okey. Maknanya ramai yang baru. Okey. Jadi berkenalanlah dengan salah satu fasiliti yang sangat hebat daripada Quantum Metal ni, GCA. Okey, jadi kita teruskan. Okey, disclaimer, slide ini bukanlah slide rasmi daripada company. Saya hanya berkongsi idea dan pengalaman. Saya berharap dapat bantu lebih ramai pelanggan company memahami lebih lanjut tentang produk GCA ini dengan lebih mendalam. Saya juga menerima sebarang kritikan atau sebarang diskusi lebih lanjut, ataupun tuan-puan kalau ada pertanyaan tolong terus tanya. Terus tanya. Saya okey je, saya tak ada masalah. Okey. InsyaAllah dengan slide ini adalah inisiatif saya sendiri, mengambil masa yang lama untuk saya siapkan slide ni. Harap slide ini dihargai. Terima kasih. Okey, next. Okey, amaran. Bukan amaran saya marah, tidak. Ini hanya peringatan mesra saja. Harap maaf, slide ni saya tidak benarkan untuk share secara publik. Anda nak screenshot, share dekat Facebook ke, nak share dekat kawan-kawan ke, saya tak benarkan. Saya hanya benarkan kalau tuan-puan nak screenshot, tetapi hanya untuk simpanan dan rujukan peribadi saja. Sebab slide ini adalah slide peribadi, tidak reflect kepada image Quantum Metal. Sekiranya terdapat kesan kurang memuaskan akibat share secara publik, bukan tanggungjawab saya. Okey? Okey tuan-puan, faham tak? Kalau faham dengan saya punya ni, tolong tulis faham. Saya benarkan untuk screenshot, tapi untuk simpanan dan rujukan peribadi saja. Kalau faham, tulis faham. Okey? Okey, next. Okey, take note. Tuan-puan, saya minta kalau nak lebih lekat ilmu ni, sediakan buku nota, pen dengan kalkulator. Sebab saya akan ajak tuan-puan untuk buat kira-kira malam ni. Jadi, malam ni tolong sediakan 3 perkara ni. Okey, next. Okey, kita dah masuk ke dalam topik. Apa itu GCA? GCA ni merupakan Gold Convert Account, salah satu platform untuk mendapatkan nilai emas sebanyak 91% Gold Convert ataupun cash advance ataupun pembiayaan. Pada masa yang sama, anda masih mempunyai nilai pegangan emas 100% yang masih lagi disimpan di dalam akaun.
Pegangan emas ini akan memberi manfaat kepada penyimpan apabila nilainya meningkat. Okey tuan-puan, cuba tengok gambar dekat kanan tu. Dekat atas meja ada emas. Seseorang menyerahkan emas, lepas tu seseorang tu beri dia duit. Okey, apakah transaksi ini? Cuba namakan. Boleh tolong komen tak? Apakah yang kalau kita bagi emas, lepas tu orang tu bagi kita duit. Apakah nama transaksi ini? Boleh komen? Gadai. Lagi? Apa? Lagi? Rahnu. Okey. Lagi? Ada lagi satu. Lagi satu. Gadai, pajak. Okey, lagi satu. Kita bagi emas, orang tu bagi duit. Selain daripada pajak, selain daripada Rahnu, jual. Ya, Sakinah betul, jual. Kalau kita bagi emas, lepas tu bagi duit, ada dua kemungkinan. Pertama, kita pajak ataupun kita jual. Okey? Jadi, GCA ni dia lebih mendekati kepada pajak. Tetapi tak sama dengan pajak. Kenapa saya cakap macam tu? Okey, kita next. Kita tengok Okey. Sekarang ni apakah kelebihan GCA? Pertama ialah tiada masa had tebusan. Jaminan tiada lelongan. Okey, kejap. Tengok yang pertama. Tiada had masa tebusan. Ingat, kalau pajak di luar sana ada had masa tebusan dalam masa 6 bulan atau setahun. Paling lama saya pernah dengar 18 bulan. Okey, kena tebus. Kalau tak tebus, kena lelong lah. Ataupun nak sambung surat ke apa, nak renew, tu terpulang. Tapi ceritanya ada tempoh had tebusan. Okey. Dan seterusnya jaminan tiada lelongan. Kalau dengan quantum metal, kalau dengan quantum metal kita tak ada tempoh had tebusan, so tak adalah lelongan. Tak adalah isu tak mampu nak bayar upah simpan. Okey, lepas tu seterusnya management fees hanyalah 3.5% setahun GCA. Kalau pajak di luar, paling rendah saya pernah dengar 1%. Dengar macam rendah, 1%, tapi itu sebulan. Kalau setahun dah 12%. Di quantum metal hanya 3.5% setahun. Nampak tak? Jauh beza tu, rendah Okey. Lepas tu seterusnya simpan selama mana anda mahu. Nak simpan 6 bulan ke, nak simpan setahun ke, nak simpan 5 tahun ke, 10 tahun ke, 20 tahun ke. Quantum metal tak akan call anda. Cik Afif, ada satu transaksi GCA ni cik tak settlekan lagi ni. Bila nak bayar? Tak ada. Quantum metal tidak akan call. Tak akan ingatkan kita untuk bayar, tak ada. Sebab memang kita boleh simpan selama mana kita nak. Seterusnya, inilah manfaat yang sebenar-benarnya kenapa kita buat GCA. Okey, sandarkan belanja kepada emas, recover perbelanjaan. Pelik kan, kita tak pernah dengar benda ni. Selama ni, saya tanyalah dengan tuan-puan kan. Selama ni kalau kita masuk je gaji, lepas tu masuk je gaji kita buat apa? Kita akan bayar komitmen, bayar bil, bayar rumah, bayar sewa, bayar kereta, bayar yuran sekolah anak, kan? Everything kita bayar, duit tu pergi mana? Memanglah betul, bayar kereta dapatlah kereta, bayar rumah dapatlah rumah. Tapi nak cakapnya duit tu tak ada recovery. Maksudnya bayar dah habis macam tu je. Tetapi ada satu platform dengan quantum metal ni, quantum metal tawarkan kita untuk apa yang kita bayar tu kita akan dapat balik. Dengan cara apa? Sandarkan kepada emas. Beli emas dulu, nanti ambil sebahagian nilai emas tu, emas masih simpan, komitmen pun dah boleh settlekan. Okey, jadi macam mana caranya? Jom kita tengok sama-sama Okay, next. Okey. Sebelum kita buat GCA, tengok tu. Bahan asas GCA. Untuk dapatkan cash advance ataupun pembiayaan, anda perlu ada emas GSA. Ini emas GSA. Jadi, emas GSA ni boleh didapati dengan dua cara, iaitu FPX online banking, membeli emas dengan harga QM sell, iaitu dengan spread 7%.
Ataupun yang kedua, menggunakan float account direct to GSA, menukarkan nilai float account kepada emas dengan 0% spread. Kita as a client biasa, kita akan gunakan FPX. Kalau float account ni untuk introducer dan consultant, kita akan dapat commission, dan commission kita tu directly convert kepada emas. Jadi tak ada spread. Kalau dapat commission 1,000, 1,000 lah nilai emas kita. Mudah nak faham. Okay? Okay. Next. Okay, proses dapat emas. GSA. Ni belum masuk GCA. Proses dapat emas. Macam kita beli emas dekat mana? Dekat kedai emas, ataupun beli dekat Pokong ke, beli dekat PG ke, beli dekat Wahcan ke. Kan? Dapat emas, barulah nanti kita bawa pergi arah nu kan. Bawa pergi ke pajak. Tetapi di Quantum Metal, kita tak ada kedai emas. Kita ada platform GSA. Ni tempat dapatkan emas. Tengok. Macam mana cara dia beli emas GSA melalui FPX. Anda perlu menanggung 7% spread. Ini adalah profit kepada Quantum Metal. Beli pada harga QM Sell guna FPX online banking. Okey, terus masuk ke dalam contoh dia. Contohlah, di dalam online banking kita ada RM1,000. RM1,000 dalam Maybank to You contoh. Okey, lepas tu kita katakan harga emas dunia ni, gold spot ni harga dunia lah. Harga dunia ketika itu 233.64 sen. So Quantum Metal tak akan jual pada harga 233.64 sen. Ni QM Sell akan jual pada harga RM250 per gram tambah 7% spread. Inilah harga yang biasanya kedai emas akan jual. Okey, kalau tuan-puan nak belajar pasal spread lebih mendalam lagi, tuan-puan follow ni saya punya TikTok ni follow Afif Fakhruddin ni. Okey, saya ada cerita pasal spread dekat sana. Okey, jadi dekat sini spread macam mana dia kira? 1,000 bahagikan dengan RM250, kita akan dapat 4 gram. So 4 gram ni nilai dia berapa? Nilai dia bukan darab dengan 250, darab dengan harga dunia. Inilah nilai sebenar emas kita. So value emas kita ialah RM934.58. Jadi perbezaan 934 dengan 1,000 ni, inilah kita panggil sebagai spread. Spread ini adalah keuntungan kepada company. Okey. Janganlah pelik pula, kenapa Quantum Metal nak ambil duit aku RM65 ni? Suka-suka je ambil. Tak ada. Kedai emas sebenarnya memang akan markup. Kedai emas lagi tinggi Kalau kedai emas fizikal, kalau tuan-puan pergi mana-mana lah, saya tak sebut nama kedai, tuan-puan boleh compare sendiri. Dengan Quantum Metal punya harga, memang sangat jauh beza. Quantum Metal hanya markup 7% saja. Ada kedai emas tu, tuan-puan kalau tak percaya pergi tengok. Ada markup sampai tak sampai 100%, 50%, 30%. Belum lagi cerita emas yang perhiasan 916. Jadi tak sesuai lah kalau nak buat pelaburan. Kalau nak buat pelaburan, kita nak cari emas yang spread dia rendah. Okey, tengok dekat sini pula. Ini yang pertama lah, beli emas melalui FPX. So dapatnya dekat sini dengan modal 1,000 dapat 4 gram. 4 gram ni nilai dia 934 saja. Spread ni adalah keuntungan kepada company. Okey, cara yang kedua proses dapat emas ni ialah convert float account direct kepada emas GSA. Okey, ini hanya untuk introducer dan consultant sahaja yang ada float account. Boleh tak tuan-puan, siapa yang introducer dengan consultant dekat sini, boleh tolong komen tak? Saya nak tengok ramai tak yang join malam ni as a introducer dan consultant. Tolong komen introducer dan consultant. Saya lagi siapa? Ramai. Okey. Oh, ramai Tak sangka saya. Okey. Okey, jadi malam ni untuk introducer dan consultant, tuan-puan jangan lupa pergi dekat user setting. Tolong pastikan dah tick. Tolong dah tick apa tu? Tolong tick kan float account tu pastikan convert kepada GSA direct. Jangan biar floating dalam float account saja. Sebab kalau nak tukar kepada emas akan kena 7% spread. Rugi Okey. Jadi macam mana
float account ni kepada GSA. Katakanlah seorang introducer ataupun konsultan tu dapat komisen RM1,000. RM1,000 ni directly convert kepada, darabkan dengan harga, bahagikan dengan harga dunia terus. Dia akan dapat amount GSA dia lebih sikit, 4.279. So value emas dia ialah RM1,000. Berapa spread dia? Kosong. Okey, saya doakan mana-mana yang introducer yang join pada malam ni, InsyaAllah mudah-mudahan dapat merasai menjadi dealer ataupun jadi konsultan ke atas, jadi merchant lah. InsyaAllah saya doakan. Amin kan Amin. Okey. Jadi dekat sini faham tak? Boleh tolong komen tak? Kalau faham, tulis faham. Kalau tak faham, tolong tanya. Sebelum saya teruskan. Faham Okey, faham. Satu orang je faham, yang lain faham tak? Okey. Faham, okey. Saya teruskan Tak faham baru masuk. Okey, tak apa. Nanti saya akan tunjukkan ni. Stay tune, duduk dengar aje. Okey, tadi proses dapat emas. Okey. Dengan emas 1,000 tadi, okey, kita dah kena tolak dengan spread. Emas kita bernilai kita ada 4 gram. Lepas tu kita punya value emas RM934.58 tadi. Ni emas beli melalui FPX tadi Okey. Sekarang ni kita dah pegang emas, ada emas, kita nak pakai duit. Quantum Metal tawarkan 91% daripada nilai emas 934 ni. Okey. So RM850 ni cash advance diberikan masuk ke dalam akaun bank kita. Ini adalah pembiayaan. Okey, kita dapat pembiayaan RM850.47 masuk dalam akaun bank. So, pada masa yang sama kita ada simpan 4 gram lagi. Kita dapat dua benda. Pertama dapat 4 gram, dapat lagi duit untuk settlekan belanja kita Okey. Tengok dekat sini, apa yang anda dapat ni? Anda sandarkan perbelanjaan anda menjadi pegangan emas 100%. Anda dapat 91% cash advance daripada pegangan emas untuk anda selesaikan belanja anda. Jadi, mana satu 91 untuk selesaikan belanja ni, RM850 selesaikan belanja. Pada masa yang sama, 100% pegangan emas ini akan bekerja kembali untuk anda untuk mendapatkan nilai wang yang telah hangus tadi. Mana nilai wang yang telah hangus? Ini RM850 hangus. Sebab apa? Ini masuk dalam akaun, kita buat bayar itu ini. Nanti emas ni dia akan selamatkan balik belanja hangus 850 ni. Okey. Setakat ni faham untuk GCA Okey. Pada yang tak faham tadi, tak dapat follow kan? Okey, tengok sini. Okey, ini adalah gambaran penuh. Gambaran penuh. Nak buat GCA, dia ada dua transaksi. Pertama, transaksi dapatkan emas. Yang kedua ialah transaksi untuk kita untuk kita dapatkan cash daripada emas kita. Okey, tengok GSA ni. Transaksi GSA ni daripada duit kita RM1,000 tadi, okey. Harga yang Quantum Metal jual dekat kita ialah 250. Ingat harga dunia dekat sini 233. Quantum Metal markup 7% dah jadi 250 per gram. So cara kira dia macam mana? Ni tuan-puan tolong simpan formula ni Okey. Dengan RM1,000 ni, dalam ni kita akan bahagikan 100 bahagian adalah, bayangkan RM1,000 ni adalah sepotong kek dan dipotong sebanyak 107 bahagian. 100 bahagian adalah bahagian potongan kek untuk emas. Macam mana nak kira? 1,000 bahagi 107, dipotong 107, dapat satu bahagian, darabkan dengan 100 bahagian. Inilah portion emas. Berapa nilai dia? RM934.57. Okey. Bagaimana pula dengan portion untuk spread? 1,000 bahagi 107 bahagian kek tadi saya cakap, potong 107 bahagian, darabkan dengan 7. Inilah portion untuk spread.
Okay, faham tak kat sini? GSA. Dapatkan emas. Faham spread ni adalah keuntungan kepada quantum metal. Setakat ni faham tak? Okay, faham. Okay, sekarang ni macam mana nak dapat 1000 bahagi dengan harga yang QM jual 250 dapatlah 4 gram. 4 gram ni darabkan dengan harga dunia sama 934.57, sama saja. Okey. Cara kira saya ni untuk dapatkan value emas. Tapi untuk dapatkan gram emas kena bahagi dengan harga QM sell barulah dapat. Okey. Clear dekat sini? 100% sekarang emas dah ada di dalam GSA. Sekarang ni kita ada emas, tapi kita nak bayar komitmen ni, kita dah beli emas, nak bayar komitmen. So kita GCA kan dia. Bila kita GCA kan, Quantum Metal beri dia tawarkan 91% daripada nilai emas kita. Jadi darabkan saja RM934.58 darab dengan 91%, yang masuk ke dalam akaun bank ialah RM850.47. Quantum Metal tawarkan 91% daripada nilai emas. Okey, masuk dalam akaun bank RM850.47. Okey, sekarang ni mana lagi 9%, Viv? Mana lagi 9%? 9% lagi adalah nilai yang kita tak ambil daripada emas. So, sebab tu saya letak dekat sini 9 campur 91%. Sebab 100% emas kita ni masih ada. Hanya dipindahkan ke dalam holding inventory 4 gram ni. So, kita ada dua benda yang kita dapat. Dapat simpan emas 100% dekat sini dan 91%. Kenapa dapat 91% tak dapat 100%, Hafif? Sebab ini adalah GCA. 91% ditawarkan. Kalau tuan-puan nak 100%, itu bukan GCA, itu jual. Kalau jual dapatlah 100%. Tapi kalau nak pakai sebahagian, emas pun nak simpan, 9% tu adalah cagaran lah. Dan 100% emas disimpan. 91% kita gunakan untuk belanja hangus. Okey, setakat ni faham tak flow dia ni? Kalau tuan-puan ada modal 5,000, sini tukarlah 5,000. 5,000 bagi 107 darab 100. Itulah value emas kita. Lepas tu darab 91%. Itulah value yang akan masuk ke dalam akaun bank. Okey. Jadi tuan-puan boleh kalau faham, tolong komen faham. Kalau tak faham, tolong tanya. Sebab kalau saya dah teruskan ni, nanti dah tak ada reverse dah ni. Faham tak? Tolong tanya kalau tak faham. Okay, kalau faham, komen faham. Tak faham, cakap. LK nombor 2 tu bukan kena juga ke spread 7%? Nombor 2 yang mana? Saya tak jelas. Okay, faham tak faham bab spread kosong tu? Oh, okay. Itu dia tak faham pasal spread kosong tu. Ini adalah commission yang introducer dan consultant dapat. Dia akan convert kepada emas directly, tak ada spread. Tu je. Kalau daripada account bank kena spread. Tetapi yang mana as a reseller, yang mana dapat commission tu akan directly convert kepada GSA. Dia tak ada kena spread. Okay. Okay, faham Saya next. Okay, modal sebenar anda. Okay, tuan-puan, tengok. Nampak macam kita keluar RM1,000 tadi kan? Tengok. Daripada cash FPX tadi, dalam Maybank to you ada RM1,000. Beli emas, ambil balik. Yang masuk ke dalam account bank RM850.47. Dah dapat duit, dapat lagi pegangan emas 100%. Masuk dalam holding inventory 4 gram. Okay? Jadi tuan-puan, berapa modal kita ni sebenarnya? Tengok, RM1,000 tolak RM850, dapatlah RM149. RM149 ni lah modal yang tertanam ataupun kita boleh kata dia sebagai force saving. Inilah modal kita untuk simpan 4 gram tuan-puan. Nampak tak?
Tuan-puan, kalau bawa RM149.53 ni tuan-puan, bawa pergi ke kedai emas, kan? Contohlah bawa 150 pergi pokong. Lepas tu cakap dengan salesman dia, sales girl dia, cik, saya nak beli emas lah 4 gram, tapi saya ada 150 je, boleh tak? Tuan-puan, mau nanti kena tempeling nanti kalau buat macam tu, jangan. Sebab hanya di Quantum Metal saja yang memungkinkan anda dengan RM150 beli emas 4 gram ni. Okey? Faham dekat sini modal sebenar kita 149 bukan 1000. Nanti kan ada pula yang rasa macam berat. Okey? Faham? Okey. Next. Okey, ini sebab daripada float account direct GSA. Ini untuk introducer dan konsultan yang mana beli emas menggunakan commission. Commission dia directly convert kepada emas. So tak ada spread. Bila tak ada spread, kalau commission dia 1000, emas dia pun nilai dia 1000 juga. Jadi ni commission ni dah convert kepada emas lah. So bila dia GCA kan, dia dapat 91% daripada nilai emas tu. Jadi 1000 nilai emas tu darab 91%, RM910 dia dapat. Dapat lagi pegangan emas 4.279 gram. Kenapa gram dia lebih sikit? Sebab dia directly convert, bahagi terus dengan harga dunia, bukan harga QM Cell. So modal sebenar dia berapa? RM90 sahaja untuk simpan 4.279 gram. Tuan-puan, untung ke untung? Untung tak jadi konsultan ataupun jadi introducer ni? Untung tak? Untung sangat. Okey. Okey, terbaik. Okey, faham Setakat ni faham As a consultant, tuan-puan, kalau tuan-puan nak merasai GCA yang tak ada spread, jadilah consultant ataupun introducer. Cepat-cepat. Tanya dengan anda punya referral ataupun introducer anda. Tanya macam mana saya nak jadi consultant, macam mana saya nak jadi introducer. Mereka akan terangkan. Okay, next. Okay. Ingat tak, tadi modal sebenar kita 15%. Kalau RM1,000 kita keluar, yang tertanam dengan emas kita adalah RM150 lah, lebih kurang RM149 tadi. Ada lagi satu modal yang bergerak. Ini dia management fees kita panggil. Tengok. Daripada emas kita tadi 934 tadi tu, kita beri pembiayaan sebanyak 91%, iaitu RM850.47. Ini masuk ke dalam akaun kita, kita buat bayar belanja hangus tadi, settle. Okey. Jadi disebabkan nama dia pembiayaan, dia dikenakan 3.5% setahun per year. Tetapi walaupun dia per year, tapi dia dikira dengan kadar prorate. Okey, kita kira dulu setahun berapa. 850.47 darab 3.5%. Setahun dikenakan sebanyak RM29.76. Okey. Sebulan dikenakan berapa? Bahagi 12. Bahagi 12 jadi RM2.48. Sehari berapa? Bahagikan dengan 30 dapatlah 0.081 sen sehari. Jadi tuan-puan, Quantum Metal bukan macam pajak. Pajak dikenakan every month. Masuk je bulan baru kena dah. Tapi kita Quantum Metal kira dengan kadar prorate harian. Okey? Jadi faham dekat sini untuk management fees. Pertama, modal kita yang bergerak, modal kita yang kekal ialah 15% tadi. Yang kedua, management fees. Ini akan bertambah setiap hari. Setahun hanyalah RM29.76. Murah tak tuan-puan? Pada pandangan tuan-puan murah tak? Murah ke mahal? Cuba komen sikit. 3.5% ni kalau ada yang kata mahal, cuba share sikit. Ada ke yang lagi murah? Murah Okey, terbaik. Okey, faham Ada apa-apa soalan tak? Okey.
Next. Okey. Kalau nak cari sehari, kenapa tu? Kalau nak cari sehari, actually sebenarnya yearly ni terus bagi 365 pun boleh. Dapatlah daily dia sehari tu. Okey. Okey, bagaimana GCA ni profit? Alah Fif, aku buat GCA ni aku tak nampak lagi lah untung. Jadi tolong terangkan kat aku Fif, macam mana GCA ni bagi keuntungan. Okey tuan-puan, ingat dalam holding inventory tadi kita ada berapa gram? Kita ada 4 gram. Okey. Jadi 4 gram ni yang saya cakap tadi dia akan bekerja balik untuk kita. Dia akan dapatkan balik belanja hangus kita. Tengok 4 gram ni. 4 gram nilai asal dia ialah, ingat tak, kita beli masa harga dunia 233,645. So value dia 4 kali 233 ni ialah RM934.58. Okey. Tuan-puan, sebelum saya teruskan ni, tuan-puan percaya tak harga emas akan naik? Percaya ataupun tidak? Cuba komen sikit. Percaya tak? Kalau tuan-puan tak percaya, no point saya teruskan. Okey, percaya sebab kenapa kita percaya? Sebab kita dah tengok harga emas yang lama dulu memang dulu lagi murah. Saya ada dengar tahun 2000 harga emas RM35 20 tahun lepas. Saya tak tahulah, macam tak percaya betul ke tak kan. Saya masa tu masih sekolah rendah lagi. Okey, percaya jadi tuan-puan, tengok. Daripada 233, sekarang pun dah berapa kan? 280 lebih kan? Akan datang naik kepada RM375. Katakanlah ni setahun. Lepas setahun, daripada 233 naik kepada 375. Tuan-puan, satu yang saya nak sharekan sikit dekat sini harga emas sebenarnya, nilai emas sebenarnya tak meningkat. Nilai emas ialah gram. 4 gram kalau kita simpan 20 tahun ke 100 tahun ke, 4 gram emas tetap 4 gram. Dia tak berubah. Apa yang berubah? Mata wang kita. Duit kita ni, wang kertas kita ni, nilai dia menyusut. Kalau dulu 20 tahun lepas harga emas RM30, 1 gram emas RM30. Jadi sekarang ni harga emas dah dekat RM300. 1 gram yang sama kita kena keluarkan 30, 30, 30, 30. Maknanya apa yang naik, apa yang berkurang? Nilai emas tetap sama, 1 gram tetap 1 gram, tapi mata wang kita yang semakin susut nilai dia. Sebab tu kita simpan emas. Okey? Jadi harga emas daripada 233 katakan dalam setahun naik kepada RM375 per gram. Okey, 4 gram tetap 4 gram. Darabkan dengan 375, sekarang nilai emas kita dah meningkat. Dia dah jadi RM1,500. Jadi bila dah naik 1,500, kita terminate lah dia. Kita jual emas tu. Jangan gatal-gatal pula nak pergi bayar. Aku nak simpan sayang, nak simpan emas ni, aku nak bayarlah apa aku hutang tadi. Jangan. Saya tak galakkan buat macam tu. Kita terminate, jual je. Bila harga emas naik, jual. Dapatlah 1,500 floating. Okay? Jadi sekarang ni, apa yang sekarang dah jual emas tu, kita kena pulangkan balik apa yang Quantum Metal bagi dekat kita. Kita kena pulangkan pembiayaan dia RM850 berserta dengan management fees dia RM29.76 setahun. Okay? Jadi sekarang ni, ini setahun. Kalau 2 tahun berapa? 29, lebih kurang 60 lah. Kalau 3 tahun berapa management fees? 90. Okey. Jadi ini setahun. Jadi 1,500 tolak management fees, tolak pembiayaan, dapatlah masuk ke dalam akaun bank ni net cash out RM619.77. Okey. Jadi RM619.77 ni, dalam ni ada modal kita. Ingat tak modal kita berapa? Modal kita ni 15% tadi, RM149.53. Tolaklah. Jangan kira. Okey.
Jadi untung bersih kita berapa dekat sini? RM470 24 sen. Jadi RM470 ni apa? Tuan-puan, RM470 ni apa? Ini adalah nilai belanja hangus yang telah diselamatkan. Apa? Mana satu nilai belanja hangus, tuan-puan? Mana satu? Cuba komen sikit. Mana satu nilai belanja hangus kita? Yang kita buat bayar bil, bayar kereta, bayar rumah tadi tu. Mana satu? Berapa amount dia? 850, yes. Okey, Cik Rafiq. 850 ni yang masuk dalam akaun bank pembiayaan tadi tu, habis dah bayar rumah, bayar kereta apa semua. Tiba-tiba harga emas naik 375, dapat balik dalam akaun bank 470. Apa ni? Dah recover 470. Yang masuk dalam akaun bank ini 619. Tapi tolak modal kita. Inilah kita kata dia sebagai simpanan paksa kita. Tapi dapat lagi tambahan 470. Okey ke tak okey, tuan-puan? Okey tak? Cuba komen sikit. Okey Ha. Tak ramai ni yang komen ni. Macam tak excited je. Kalau belanja, ilmu untuk belanja telah aku kuasai. Saya dah mahir. Saya dah belajar daripada dulu macam mana cara belanja, saya dah pandai. Tapi macam mana nak selamatkan belanja kita, ini saya ajar malam ni. Okey? Okey, jelas Okey, next. Okey, tuan-puan. Ni sekadar orang kata tu renungan kepada rakan-rakan kita yang simpan emas di pajak. Okey. Tengok dekat sini. Ini saya tutup nama kedai ni. Okey. Ni klien saya sendiri dia benarkan saya untuk share. Jadi dekat sini dia ada 20 gram emas. Masa tu dia terdesak nak pakai duit, dia pergi ke kedai pajak. Okey, berapa pinjaman yang diberikan? 4,900. Okey tuan-puan. Tengok dekat sini berapa lama apa ni? Tempoh had tebusan dia. Berapa lama tempoh pajakan ni? Tolong komen sikit. Nampak tak? Berapa lama tempoh pajakan dia ni? Cuba komen. Berapa lama tempoh pajakan dia? Okey. 6 bulan, 6 bulan. Okey, setuju 6 bulan? Okey, betul. Kat sini, masa penembusan adalah dalam tempoh 6 bulan. Okey, berapakah nilai interest 1 bulan? 1 bulan. Berapa interest 1 bulan? Berapa peratus? 2%. Okey. Cuba darabkan 2% darab dengan 4,900. Berapa dapat? Keluarkan kalkulator tuan-puan. Tadi saya dah pesan dah. Kalkulator. Berapa? RM98. Okey. Okey. Sekarang ni untuk 6 bulan berapa? 98 darab 6 bulan. Saya tak pegang kalkulator ni. 588. Okey. Jadi tuan-puan, 588 mesti ada dalam masa 6 bulan ni. Kalau tak, emas kena lelong. Okey? Kalau tak nampak ni, jika tak dapat tebus, adakah emas dilelong? Ya, dilelong. Saya tanya, saya yang jawab. Okey? Okey. Kalau ini dalam tempoh 6 bulan, kalau setahun berapa dia punya nilai interest dia? Katakanlah cakap, nak sambung lah. Sayang pula takut kena lelong emas ni nak sambung. Setahun berapa kalau setahun? Tolong kira untuk saya, tadi 588 6 bulan. Kalau setahun berapa? Kali 2. 1,176. Masya Allah. Ini bukan nak tolong. Ini namanya sembelih. Jadi tuan-puan,
Sekarang ni, kalau tuan-puan ada emas, tuan-puan bawa pergi ke pajak ni, dalam setahun tuan-puan kena bayar 1,176. Okey, cuba compare dengan quantum metal. Katakan quantum metal bagi pembiayaan 4,900. Okey, 3.5% darab 4,900. Berapa dapat? Cuba kira. Berapa? Ada tak yang bagi jawapan ni? 171.50 sen. Betul ke yang lain? Betul Okey, 171.50 sen. Nampak tak? Bezanya quantum metal dengan kedai pajak. Murah ke murah? Murah tak? Murah murah sangat Okey. So nak GCA ke nak pajak? Pilih. Nak GCA ke nak pajak tuan-puan? Mestilah nak GCA kan. Okey. Kalau tuan-puan masih lagi jejak kaki ke kedai pajak, saya tak tahulah nak cakap apa. Okey. Malam ni dah belajar. Lepas tu dia pergi lagi pijak kaki dekat kedai pajak. Kesian tuan-puan. Kita doakan dapat hidayah Okey. Next. Okey tuan-puan. Ini kena extra fokus. Okey Cik Sofian. Okey. Malam ni kita akan belajar calculation sikit. Okey tuan-puan. Boleh komen tak dekat sini siapa yang dah buat GCA? Saya tu, komen saya. Dah buat GCA, dah ada transaksi. Sebab malam ni untuk calculation ni ini lebih kepada siapa yang dah buat lah. Kalau belum buat tak apa, dengar je, belajar. Okey, sekarang ni bila tuan-puan buat GCA ni, kan dekat holding inventory tu kan akan banyak kita punya transaksi kan. Kita buka holding inventory, ada transaksi ikut tarikh apa semua tu banyak. Okey, tengok salah satu, tekan view. Dekat ujung tu ada action, tekan view. Bila buka view je dia keluar macam ni. Tapi kita tak faham apa benda lah ni kan. Okey, kita kenal sama-sama tengok. Down payment value ni apa? Down payment value ni, ini adalah value emas yang asal. Masa kita masih belum faham, tak apa, ni kita tengah belajar. Okey, tengok. Down payment value ini adalah nilai emas asal. Okey. Jadi masa kita beli keluar duit, dia tak tunjuk dalam ni. Ini adalah nilai emas. Kita dah beli, dapat emas, emas tu value dia ini. Ini value emas asal. Okey. Lepas tu, current value. Current value ni adalah nilai emas yang baru. Ni gram emas. Gram emas ni kekal, tak akan berubah. Masa tu kita beli keluar duit sebahagian berapa. Okey. Jadi dapat emas 4.93 gram. Berapa value asal? 1401. Sekarang dah naik 1414. Okey, current value ni value emas yang baru. Okey, sekarang ni isu dia ialah kita tak tahu berapakah kos yang kita tanggung untuk memiliki emas sebanyak 1401 ni yang kita panggil sebagai spread. Okey, jadi kita kena kira. Okey, 1401.85 value emas asal ni darabkan dengan 1.07. Kenapa ada 07 belakang ni? 07 ni lah mewakili spread pembelian emas. Jadi bila kita dah darab, kita akan dapat 1499.97. Dia ralat sikit kat belakang ni perpuluhan ni. Dia sebenarnya saya beli emas ni bernilai dengan keluar modal RM1,500. Jadi 1,500 ni tolakkan dengan value emas, inilah spread. Nampak RM98.15. Ini adalah kos untuk kita beli emas. Okey, jadi simpan dulu ni spread. Spread ni penting. Okey, sekarang ni tengok yang important ni. Important. Ini fokus kat sini. Dah dapat spread. Ini step pertama.
Step kedua, pergi dekat important ni, kita nak cari titik net profit pulang modal yang dah cover spread dengan management fees. Maksudnya apa? Kenaikan value emas baru ni, tolakkan dengan value emas asal ni, lepas tu tolakkan lagi management fees yang perlu kita tanggung, keuntungan emas tu dapatlah dekat net gain or loss ni. Net profit ni, ini kita nak pastikan dia dah cover spread pembelian emas. Okey tuan-puan, macam ni. Mudah nak faham. Tuan-puan pergi ke kedai, macam saya cakap, beli emas dekat Pokong, beli emas dekat PG, beli emas dekat Wacan. Okey, emas dah ada dah ni. Lepas tu tuan-puan pergi ke pajak Arahnu ke apa kan. Kedai pajak Arahnu ke apa semua ni, mereka tak akan tanya berapa awak tanggung kedai emas sana ambil untung. Dia tak akan tanya. Kita kena kira sendiri berapa. Kita kena tahu berapa peratus spread dia. Jadi, bila dah bawa pergi ke Arahnu akan bagi pinjaman berdasarkan atas value emas kita. Bukan atas duit yang kita beli emas. Okay, faham tak kat situ? Okay, jadi sekarang ni kita nak cari spread pembelian emas ni. Ini masa beli emas kita dah rugi awal-awal. Rugi tu ni. Kedai emas akan ambil untung. Okay. Jadi kita nak pastikan kenaikan harga emas ni dah cover kerugian masa kita beli emas. Barulah dia balik modal. Balik modal nampak ni kat sini. Kalau net profit dekat sini sama dengan spread, maknanya dia baru balik modal. Tak ada untung, tak ada rugi. Spread yang kita tanggung masa beli emas RM98.15. Kenaikan emas tu baru RM8.20. Okey, dekat sini net profit kalau lebih besar daripada spread, maknanya dah untung. Dah mula menjana keuntungan. Tapi kalau net profit tu lebih rendah daripada spread, belum untung. Jangan terminate. Okey? Jadi tuan-puan, RM8.20 ni, saya nak uji sikit. Dah untung ke belum? Cuba komen sikit, dah untung ke belum? RM8.20 ni, spread yang saya tanggung RM98. Dah untung ke belum? Belum. Okey? Betul ke? Belum. Ya je. Okey. Okey, anda yakin dan pasti Okey tuan-puan, betul. Jawapan dia belum untung. So tuan-puan, kalau dah banyak buat GCA kan, tengok banyak dah untung dah ni kan. Jangan gatal-gatal pergi terminate yang mana dah profit ni. Tolong kira dulu berapa spread yang anda tanggung. Okey. Kalau untuk konsultan ataupun introducer yang mana beli emas menggunakan komisen GCA dia, okey, tak perlulah kira spread ni. Harga emas naik dah memang confirm untung lah. Kat sini ni, ini adalah memang keuntungan bersih dia. Ini untung Tapi yang masuk dalam akaun bank ini RM134.36. Ingat tak? Kita kan daripada emas kita 4.93 gram 100% ni, kita hanya dapat 91%. 9% mana? 9% tadi tu kita tak ambil value dia. Dia ada dalam emas ni. Jadi bila kita terminate, sebab tu kita dapat lebih sikit dekat sini. Termasuk 9% yang kita ni. So macam mana nak kira net cash out ni? Value emas baru tolak cash pinjaman kita, tolak management fees, itulah net cash out kita. Okey. Okey, saya faham benda ni tak boleh nak dihadam dalam satu kelas. Okey, tuan-puan kena rajin, kena join kelas saya berkali-kali. Dia akan selang minggu depan JE, minggu depan lagi satu GCA. Dia selang-seli GCA, JE, GCA, JE. Jadi masuk kelas saya jangan tinggal. Sentiasa belajar. Okey. Tuan-puan, saya faham benda ni tak boleh nak terus ditelan. Nak tak saya sharekan satu benda yang satu formula yang mana tuan-puan tak perlu nak kira-kira ni. Tengok dekat holding inventory tu je, dekat listing banyak-banyak tu kan. Kita tengok dah tahu, ni untungnya ni. Kita tengok harga dunia macam ni je, ni dah untung, ni belum untung, ni dah untung, ni belum untung. Nak tak saya sharekan benda tu? Tak payah nak kira-kira macam ni. Nak tak? Nak Macam tak excited je, tak ramai je yang nak ni. Okey, nak Okey, nak. Okey tuan-puan.
Saya next Okey. Ini dia. Sebelum tengok apa-apa yang ada dekat sini, tengok bawah yang merah ni apa. Dilarang screenshot dan sebar gambar kepada publik, hanya dibenarkan untuk simpanan dan rujukan sendiri sahaja. Tuan-puan, saya buat formula ni, tolong tuan-puan, saya buat formula ni dengan air mata dan darah. Okey, tak adalah. Saya gurau je. Cuma formula ni eksklusif hanya untuk BW saja. Tolong jangan share dekat mana-mana. Sebab eksklusif untuk tuan-puan yang join kelas saya malam ni. Even rakan kawan baik yang tak join kelas malam ni pun saya tak benarkan, jangan share dengan diorang. Biarlah yang rajin join dalam kelas yang malam ni lah yang dapat eksklusif lah sikit. Okey. Ni bonus, nampak break even price. Kita tengok harga je dah tahu transaksi ni untung, transaksi ni rugi. Tengok apakah formula dia. Tengok tuan-puan, dekat dalam kita punya holding inventory dia akan keluar macam ni tuan-puan. Ada total gram, ada down payment price, ada management fees. Management fees ni dah tukar, dia tulis profit rate. Ingat tu, dia tulis profit rate. Lepas tu ada gain or loss. Ini abaikan, sebenarnya ini tak perlu. 3 ni je yang kita nak. Okey, tengok. Down payment price darab 1.07. Kenapa darab 1.07 tuan-puan? Down payment price ni adalah harga masa kita beli emas 4.93 gram ni. Kita beli dengan harga berapa? Itulah kena cari harga QM sell masa kita beli tu berapa. 284.24 darab 1.07 dapatlah 304.136. Inilah harga yang kita beli. Okey. Nature emas, kalau tuan-puan nak dapat nak tahu bila untung, tuan-puan kena tahu bila berapakah harga tuan beli. Contoh 1 gram emas, harga dunia masa tu 300, tapi kedai emas jual 300.5. Contohlah kan. So tuan-puan kena patah balik harga 300.5, barulah balik modal nak jual balik emas tu. So sama dekat sini. Tuan-puan beli dengan harga RM304 per gram. So kena patah balik harga ni dulu. Okey. Yang kedua ialah management fees bahagi dengan total gram. Okey. Kita ada modal yang bergerak ni. Setiap hari akan bertambah, setiap hari akan bertambah. So RM3.30 management fees ni bahagikan dengan 4.931 gram. So kita akan dapat segram kita perlukan kenaikan emas sebanyak 0.669 sen per gram untuk cover management fees RM3.30 ni. Kalau kita jumpa je harga campuran kedua-dua ni 304 campur dengan 0.6 ni, kita dapatlah 304.80 gram ni. Inilah harga yang mana transaksi itu sudah balik modal. Kalau kita terminate je, modal kita kan 15% tadi tu kan, untuk setiap GCA tadi tu kan. Dia keluar duit masuk dalam akaun bank pun sama. Kalau keluar 150 modal, kalau kita terminate pada harga BEP ni pun kita akan dapat 150 juga. Maknanya tak ada untung, tak ada rugilah. Walaupun dekat sini gain or loss dekat sini dah menampakkan keuntungan, rupanya kalau tuan-puan terminate ini rupanya rugi. Jangan nampak dah kat sini positif, ingatkan dah untung. Tuan-puan pergi terminate, rupanya tengah rugi. Okey? Tengok situasi satu. Gold spot price ataupun harga dunia kalau lebih rendah daripada BEP, bermakna net cash out masih belum cover spread pembelian emas. Jangan terminate. Situasi kedua, kalau harga dunia melebihi BEP, bermakna net cash out dah cover spread pembelian emas dan menjana profit. Boleh terminate ikut berapa anda mahu profit. Okey, faham tak dekat sini? Tuan-puan dah yang mana first time dengar saya punya formula ni, boleh tak komen sikit? Yang first time. Okey. Okey, apa yang tak faham tu Ada yang tanya tak faham tu kan?
Okay, tuan puan, kita dah buat GCA banyak-banyak kan, tapi kita tak tahu um, bilakah dia akan untung, bilakah dia dah mula recover balik. Okay. Jadi apa ni, kalau tuan puan beli emas kat mana-mana kedai emas sekalipun, kita ada spread yang perlu kita tanggung. Kalau lebih daripada spread yang kita tanggung tu, ataupun harga yang waktu kita beli, maknanya dah mula menjana keuntungan lah. Tetapi di Quantum Metal kita ada dua benda yang kita kena consider. Dekat sini harga emas masa kita beli berapa. Lepas tu management fees ke atas pinjaman kita pun kita kena tanggung. That's why kalau harga naik je sampai jumpa harga ni, maknanya dah balik modal. Kalau lebih, maknanya dah untung lah. Okay, apa tadi? Macam mana nak tahu gold spot price tu? Okay, berapa harga emas dunia hari ni? Tolong komen tuan puan, berapa harga emas dunia hari ni? Gold spot ni patutnya saya tukar harga emas dunia. Berapa harga emas dunia hari ni? Tolong komen, saya tak dapat nak buka Dia yang tanya kalau dah banyak transaksi kita kena semak satu persatu ke? Kalau menggunakan saya punya formula ni lebih mudah lah. Dia dekat depan saja, dekat holding inventory tu pun kita dah tahu dah. Okay. Okay, 285.56. Okay, tuan puan. Kalau merujuk kepada BEP saya ni, transaksi saya yang ini dah uh, dah dah jumpa belum break even price? Masih rugi ke untung? Untung ke rugi? Cuba komen. Kalau faham, untung ke rugi? Rugi. Okey, mana ada yang dapat lah, ada yang faham. Rugi tuan puan. Sebab harga emas hari ni 284. Saya transaksi ni belum untung sebab transaksi saya ni sepatutnya 30480 barulah saya balik modal. Okey. Inilah break even price. Okey. Jadi tuan puan faham dekat sini? Okey. Jadi kalau faham, saya nak share sikit pasal GCA ni. Okey, betapa untungnya GCA ni saya nak share sikit. Jap. Saya keluar dulu. Skrin saya tak nampak Okey tuan puan. Saya nak tunjukkan dengan tuan puan kalau kita buat comparison lah di antara uh, okey, kita nak buat comparison di antara saya ada dapat satu soalan daripada klien saya. Afif, aku ada 3,000. 3,000 ringgit ni aku nak invest, aku nak letak dekat ASB. Okey, nak letak dekat ASB dengan GCA. Mana lagi untung Okey. Kita kira dulu yang apa ni ASB. Okey. ASB tawarkan kita berapa okey, katakan dengan modal RM3,000. Okey. Sekejap. Saya kena buka financial calculator. Okey. ASB dengan RM3,000. Kita ada modal RM3,000 ni. Okey. Dekat ASB kita invest RM3,000. Berapa dia punya dividen? Berapa dividen dia tuan puan? Boleh komen sikit tak? %5 Okey.
Katakan dalam tempoh 5 tahun. Kita buat comparison. GCA ke ASB? Okay. Okay, 5%. Okey tuan-puan, harga emas hari ni berapa? Harga emas dunia hari ni. Tadi ada yang komen tadi kan? Saya tak perasan. Berapa harga emas dunia hari ni? Dua berapa tadi? 28556. Betul 285.56. Betul tak? Okey. Dengan modal 3,000. Okey, kejap Sebelum saya pergi ke emas, saya nak fokus dekat ASB ni dulu. Tengok ni. ASB RM3,000, dividen 5% dalam tempoh 5 tahun. Berapakah dia punya keuntungan? Pakai financial calculator, saya tak dapat nak tunjuk dekat skrin, tapi saya kira di belakang. Okey, pakai compound interest. Modal 3,000. Okey. Period kalau 5 tahun kali 12, 60 bulan. Annual interest 5%. Compounding annually. Calculate. Okey. Keuntungan sebanyak, yang masuk ke dalam account bank ialah 3828. So, keuntungan dividen 828.84. Yang masuk dalam yang tersimpan, modal tersimpan, modal berkembang dah jadi 3828.84. Okey, ini yang akan masuk ke dalam akaun ni kalau kita terminate transaksi ASB tu, inilah yang masuk dalam akaun bank. Okey, keuntungan 828. Okey tuan-puan, kita buat kira-kira dengan GCA. Dengan modal beli emas 3,000, harga emas dunia ketika itu 285. Harga hari ni lah. Harga hari ni kita kira secara real. Quantum Metal jual kepada kita pada harga RM305.55. So 3,000 bahagi 305 dapatlah 9.81 gram. Okey, nilai emas kita ni RM2,803. Spread yang kita tanggung ialah RM196.26. Okey tuan-puan. Kita buat GCA. Nampak? Kita buat GCA RM3,000 tadi daripada akaun bank. Kita dapat pembiayaan RM2,551. Okey, modal sebenar kita ialah 448. Kenapa macam tu pula? Tengok, 3,000 tolak 2,551 ni, ini sahaja modal kita yang keluar sebenarnya, bukan 3,000. Kita miliki emas bernilai 2,800 dengan modal 448 saja. Dalam holding inventory kita, kita ada 9.81 gram. Okey, pembiayaan kita ni yang masuk dalam akaun bank ni 2,551, kita dikenakan sebanyak RM89.30 untuk setahun. Okey, management fees dikira dengan kadar purata harian. So sehari management fees hanya 0.245 sahaja. Okey tuan-puan. Dalam tempoh 5 tahun, hari ni harga emas 285 tuan-puan. Harga emas boleh naik berapa tuan-puan? Dalam masa 5 tahun. Katakanlah harga emas naik, logiknya lah, kata boleh naik kepada 450. Boleh tak tuan-puan? Setuju tak dengan saya? Harga emas boleh naik tak dalam masa 5 tahun ni? 5 tahun ke depan boleh naik kepada 450. Boleh tak tuan-puan? Boleh Okey, setuju. Boleh 450. Okey. 5 tahun 5 tahun kalikan dengan kejap. 5 tahun kalikan 365 hari. 5 kali 365 sama dengan
365. 1825 hari. 1825 hari. Okey. Tuan-puan tengok dekat sini. Okey. Nilai emas asal kita 2803. Ingat tak tadi? Ni. Kita beli emas 3000 dapat 9 gram, nilai asal dia 2803. Okey. Jadi sekarang ni bila harga emas naik kepada 450, 9 gram tadi dekat sini ni dalam holding inventory dah naik 4418. Okey. Jadi dekat sini kita tolak kita punya apa tu pembiayaan, tolak kita punya management fees apa semua, real profit nampak RM971.78. Ha. Okey, yang masuk ke dalam akaun bank kita ialah RM1,420.38. Okey, so ringkasan dia dekat sini tuan-puan, tengok Okey. Modal beli emas kita RM3,000. Okey, yang dipulangkan kepada kita RM2,551. So modal sebenar kita hanyalah RM448.60. Bukan macam ASB tadi RM3,000. Okey, modal kita RM448. Untuk simpan 9.81 gram. Apabila harga emas naik daripada 285 naik kepada 450 dalam tempoh 5 tahun, dekat sini adalah keuntungan bersih kita 971.78 sen. Yang masuk ke dalam akaun bank ialah 1420. Tuan-puan tengok dekat sini. Dengan dividen ASB tadi hanyalah ini nampak RM828.84. Tetapi dengan Quantum Metal kita punya keuntungan dekat sini RM971.78. Okey? Nampak tak? Ini kalau betul-betul nak simpan modal sebenar ni 3,000 dekat sini, kita kena kira lah. Yang itu kita akan dapat lagi banyak dekat sini. Mungkin 6 kali ganda lah. 6 kali ganda kita punya keuntungan kalau nak simpan betul-betul 3,000, bukan 448. Okey? Jadi bila saya tunjuk je macam ni tuan-puan, automatik memang kita akan pilih GCA. Okey? Clear dekat situ? Okey tuan-puan, lagi satu last sebelum saya tutup. Okey. Tuan-puan, berapakah harga emas tahun 2000? Boleh tak tolong komen? Berapa harga emas tahun 2000? Ini contohlah tuan-puan. Apa ni? Okey, 35. Betul 36. Okey, lebih kurang lah kita ambil 35. Okey. Katakanlah tuan-puan datang jumpa saya, Fi aku support je lah, buka akaun support. Jadi aku buatlah satu GCA. Kan? Ini cerita 20 tahun lepas ni, tahun 2000. Masa tu konon-konon ada Quantum Metal lah. So dia support, dia beli dengan nilai RM1,000. Okey. Harga emas ketika itu hanyalah RM35. Okey. Jadi berapa gram emas dia dapat? 26 gram tuan-puan. 20 tahun lepas dengan RM1,000 dapat 26 gram. Okey, sekarang ni nilai emas dia masa 20 tahun lepas 934. Okey. Dia buatlah macam biasa, masuk balik dalam akaun bank 850, dia pakai buat bayar bil apa semua, belanja. Modal sebenar dia hanyalah 149 saja. Simpan 26 gram. Okey. Pumpang-pumpang dah 23 tahun dia baru perasan. Afif, aku dulu pernah buat lah dengan kau ni Quantum Metal, aku terlupa lah. Dah untung ke belum Jadi dia baru nak tengok hari ni harga emas, tengok-tengok rupanya dah naik lah harga emas hari ni berapa? 285. RM285 dah naik. Dah 23 tahun. 23 tahun tu berapa hari? Kira 365 kalikan dengan 23 tahun.
8395. 8,395 hari. Tengok tuan-puan. Apa yang berlaku dengan apa ni transaksi dia tu. Satu kali transaksi saja Tengok. Modal beli emas dekat sini 1,000. Dia dapat balik dalam akaun bank dia 20 tahun lepas 850. So modal sebenar dia hanyalah 149. Dia simpan 26 gram tuan-puan. Masa tu harga emas 35, sekarang dah naik 285 ringgit dalam tempoh 23 tahun ni, 8,395 hari. So sekarang ni profit dia ialah 5,925 ringgit 52 sen tuan-puan. Yang masuk dalam akaun bank dia 6,075 lah, sebab masuk balik modal dia ni 1,149 ni. Okey. Jadi untung ke untung tuan-puan buat GCA ni? Untung tak? Rugi tak kalau kita tak buat? Untung okey. Okey, jadi lepas ni tuan-puan dah masuk dalam kelas saya GCA ni kan. Tolong tuan-puan jangan skip. Ada peluang dapat gaji, tak dapat buat seluruh gaji, buat separuh. Tak dapat buat separuh, buat 1,000. Tak dapat buat 1,000, buat 500. Tak dapat 500, buat 100 ringgit. Kena kira 15% je daripada amount kita beli emas tu akan disimpan. 15% je. Kalau nak simpan RM50, bagi 15 darab 100. Macam tu cara kira dia. Okey tuan-puan, ada tak apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan tak? Sebelum saya akhiri saya punya kelas malam ni. Okey? Ha. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya ucapkan terima kasih. Ramai yang stay malam ni sampai 100 lebih. Okey. GCA minimum 150 kan? Ada rakaman. Nanti apa ni? Tolong subscribe YouTube channel kita Billionaire Warriors. Pergi tengok dekat sana. Ada kelas-kelas yang lepas saya ngajar dengan GAE, boleh rujuk balik. Okey? Membantu you okey kan? Okey, tak ada masalah. Okey. Minimum 120, betul. Sebenarnya dia minimum dia yang masuk dalam akaun bank mesti 100. Okey. Boleh ajar tak nak buat kiraan tu? Tadi dalam saya punya kelas tu, itulah kiraan sebenar dia. Inilah kiraan-kiraan yang kena tahu sebenarnya. Okey? Ini kiraan-kiraan mana tadi? Daripada sini ni. Inilah kiraan dia. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih pada yang join. Saya akhiri kelas saya malam ni. Mudah-mudahan yang mana konsisten belajar, insya-Allah membuat keuntungan pada akan datang Okey. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.